gonna be okay, yeah. Alhamdulillah, everything's gonna be okay. Rancangan Bual Bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Ustaz, ibu saya baru meninggal dunia. Macam mana saya nak buat kiraan pembahagian harta pusaka ibu saya ya Ustaz? Mudah je puan. Sekarang ni MAIS ada menyediakan kalkulator e-Faraid. Layari saja www.mais.gov.my. Kemudian puan masukkan maklumat yang diperlukan. Sistem ini akan menunjukkan kiraan pembahagian secara faraid dan carta waris-waris yang berhak. Wah, mudah ni Ustaz. Rancang dan uruskan harta anda di MAIS. Layari www.mais.gov.my atau hubungi 03 5514 3773 atau 3772 untuk keterangan lanjut. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sarawak pada tahun ini akan berlangsung di bangunan Dewan Undangan Negeri DUN di Kuching, Sarawak dengan kehadiran terat 100 orang tetamu sahaja. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan yang dijadualkan bermula pada pukul 8.30 malam itu akan diadakan secara hybrid memandangkan negara masih dilanda wabak COVID-19. Pada sidang media mengumumkan sambutan itu, beliau juga berkata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan isteri dijangka hadir pada sambutan berkenaan dan orang ramai boleh menonton sambutan Hari Kebangsaan itu secara langsung melalui saluran TV Sarawak, TVS dan Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak. Tenaga Nasional Berat menggalakkan pelanggannya membuat janji temu menerusi perkhidmatan janji temu dalam talian baru TNB Temu Janji bagi mengurangkan waktu menunggu di kedai tenaga ketika wabak COVID-19. Sehubungan itu, Ketua Pegawai Runcit Datuk Megat Jalaluddin Megat Hassan berkata platform dalam talian itu akan membantu pelanggan merancang jadual mereka dengan lebih baik berbanding terpaksa menunggu lama untuk giliran mereka. Bagaimanapun, jelasnya lagi, TNB menggalakkan semua pelanggan mengambil langkah berjaga-jaga semasa wabak COVID-19 ini dan memanfaatkan platform My TNB sebaik mungkin bagi mengurangkan interaksi bersemuka tidak penting. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan keudara pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 28 November dalam tahun 2016, Kem Generasi Harapan Ummah telah diadakan di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Program ini berkonsepkan riadah, pembelajaran dan pembentukan jiwa dengan disertai oleh seramai 90 orang peserta yang terdiri daripada golongan remaja berusia 9 hingga 17 tahun. Program yang bertemakan Kemara Seorang Hamba ini telah diolah aktivitinya supaya lebih memberi kesan kepada peserta untuk membentuk insan yang berkepribadian Islam. Kaedah gabungan pembelajaran dan sukan dalam program yang dianjurkan ini merupakan salah satu cara bagi menarik penyertaan dan membentuk jati diri peserta di dalam aspek fizikal dan mental. Program ini telah dikendalikan oleh pelajar dari Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia yang telah dilantik oleh pihak masjid bagi membantu menjayakan program ini. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا
عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. كلام ربنا على نور المصطفى. Marilah sama-sama kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan marilah kita membuktikan rasa kesyukuran kita tadi terhadap kemerdekaan dengan berusaha untuk mengekalkannya dan juga mengisi dengan banyak kebaikan daripada kemerdekaan ini. Pertamanya, marilah kita berusaha untuk mengekalkan kemerdekaan dengan membina kekuatan, sama ada kekuatan jiwa, pemikiran dan juga kekuatan ekonomi, kekuatan politik, supaya jangan sampai kita dijajah semula dari segi jiwa kita, dari segi pemikiran kita dan dari segi cara hidup kita. Kemudian kita berusaha untuk mengisi kemerdekaan kita dengan sesuatu yang lebih bermakna, lebih hakiki. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Rubaiyat bin Amir, seorang tentera Islam. Islam datang untuk memerdekakan manusia, membebaskan manusia daripada penjajahan sesama manusia hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam datang untuk memerdekakan manusia daripada belenggu kesempitan hidup di dunia untuk menikmati kelapangan hidup di hari akhirat. Dan Islam datang untuk membebaskan manusia daripada penzaliman sistem hidup yang ditaja oleh musuh-musuh untuk menikmati keadilan dan juga kebahagiaan sistem hidup Islam. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan terus untuk berusaha bagi mencapai kemerdekaan dan kejayaan seterusnya pada negara kita, yang kita insyaAllah kita cuba terus memerdekakan dalaman kita, iaitu memerdekakan hati kita daripada penjajahan nafsu dan juga syaitan. Kita membebaskan pemikiran kita daripada ajaran-ajaran yang tak betul, yang tak benar daripada ciptaan manusia, dan kita membebaskan perasaan kita daripada dijajah oleh sifat-sifat mazmumah untuk kita membina sifat-sifat kebaikan. Dan insyaAllah apabila merdeka dalaman kita, insyaAllah kita akan dapat mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya dan mengekalkan kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah sekali merdeka, tetap merdeka dan terus merdeka. Akulah penyambung warisan. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Tak kira di mana anda berada, alhamdulillah hari ini kita kembali bersiaran menerusi Aspirasi 10.1 edisi Rabu yang positif untuk sama-sama kita memanfaatkan masa dan juga waktu yang Allah dah rezekikan kepada kita sebagai modal untuk kita meneruskan kehidupan dengan lebih baik lagi, insya-Allah. Dan bersama dengan sahabat pendengar, kejap lagi untuk perkongsian kita, kita ada perkongsian bersama menerusi program Rahmatan lil Alamin untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Kejap lagi kita akan bersama dengan anda untuk anda ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom kita awal-awal ni perbanyakkan selawat kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada perkongsian Rahmatan Alamin kejap lagi untuk kita memantapkan lagi rasa sayang dan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan Saif Adam dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Muhammad, oh Muhammad, sallallahu
valley in the town of Mecca, a child was born, would change our lives forever. The sky lit up with beautiful weather. It's where it all began. He grew up fast, walking with elders, and when he spoke, the people would gather. He had respect from everyone, the most trustworthy one. Oh, Muhammad, oh Muhammad, Sallallahu alayhi Allah, the final prophet and the messenger sent from Allah. This is the story so far. Whoa, whoa, whoa. Then the prophet went to the mountains of Mecca to think about life and make his mind a bit clearer. In the middle of the night there was a shining light. The revelation then began. He was asked to read, but he couldn't do so. When he tried, he spoke words so beautiful. It's when he was told he was the chosen one. Salawatullahi alayk. Oh, Muhammad, oh Muhammad, Sallallahu alayhi Allah, the final prophet and the messenger sent from Allah. This is the story so far. Oh, oh, oh. We forever love our prophet. Forever in our every day in our life. With words so kind and so graceful. Is always in our hearts, the messenger of Allah. The final prophet and the messenger sent from Allah. This is the story so far. Whoa, whoa, whoa. Muhammad, 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 Muhammad. This is the story so far. Al-Quran tidak memadai sekadar dibaca, ditilawah atau ditaranum begitu sahaja, tetapi hendaklah turut diambil pengajaran bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. IKIM telah menghasilkan buku baharu bertajuk Al-Quran dan Peradaban yang berusaha menggarap dimensi penting peradaban Islam yang digagaskan oleh Al-Quran. Pelbagai bab menarik yang dibahaskan dalam buku ini antaranya mengetengahkan gagasan peradaban Al-Quran berhubung dengan maqasid Al-Quran, Al-Quran dan akal, Al-Quran dan kemukjizatannya dari sudut sains, Al-Quran berkaitan hidup dan mati serta banyak lagi. Dapatkan buku Al-Quran dan Peradaban di laman web kami www.ikimniaga.my, www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 388 untuk maklumat lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Dapatkan buku-buku IKIM dalam bentuk e-book. Boleh dibaca di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menerusi telefon pintar anda. Pembelian sangat mudah dengan saiz fail yang kecil. Semuanya di hujung jari anda. Layari laman sesawang IKIM Niaga dan pilih e-book. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan akan dihantar terus ke laman sesawang eCentral. Mudah kan? Dapatkan sekarang. eCentral adalah sebuah platform buku digital yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih 350,000 judul dari dalam dan luar negara. E-book penerbit IKIM pun ada. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga. Seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan.
Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasar sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasar. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menerusi ayat 18 surah An-Naml. Maksudnya, marahlah angkatan itu hingga apabila mereka sampai ke Wadi An-Naml. Berkatalah seekor semut, "Wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing. Jangan Sulaiman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu sedang mereka tidak menyedari." Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini menyatakan pendekatan yang digunapakai oleh semut apabila menghadapi bahaya yang mendatang yang tidak dapat dihalang. Apabila tentera Nabi Sulaiman alaihissalam menghampiri Wadi An-Naml, iaitu lembah semut, kesemua semut telah diarahkan oleh Ratu Semut, yakni Namlah, supaya kembali ke sarang masing-masing. Arahan berlindung di sarang itu dikeluarkan supaya nyawa semut terselamat daripada dibinasakan secara tidak disedari oleh tentera Nabi Sulaiman alaihissalam. Pendekatan semut ini boleh diteladani oleh manusia apabila berhadapan dengan bahaya yang sukar dikekang, termasuklah dalam konteks pandemik COVID-19 yang sedang menular sekarang ini. Penularan COVID-19 merupakan satu bahaya yang amat besar. Hal ini kerana ia melibatkan makhluk Allah SWT yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Keadaan ini menyebabkan setengah daripada kita tidak nampak dan tidak merasakan bahaya yang dihadapi. Berada di rumah, satu pendekatan yang berkesan untuk mengurangkan kemungkinan virus ini menular dengan lebih meluas. Di Malaysia telah dikeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan dengan tujuan untuk memutuskan rantaian jangkitan. Dalam mengekang penularan COVID-19, wajar kita mengambil tanggungjawab mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan seperti mana semut yang turut berlindung di dalam sarang apabila berhadapan dengan bahaya yang besar. Tindakan ini merupakan satu ikhtiar yang dibuat sebelum kita susuli dengan doa dan tawakal. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada kita semua daripada bahaya ini dan semoga penularan wabak ini dapat dikawal dan seterusnya diatasi, insya-Allah. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Untuk Warna Pagi, alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk bersama-sama walaupun terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik dan terkini. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda informasi terkini, kisah dan tauladan yang memberi inspirasi dan sentiasa menjadi radio Islami nombor 1 anda. Terima kasih atas sokongan. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal
وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Maksudnya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu daripada rasa penakut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu daripada bebanan hutang dan penindasan. Hadis riwayat Muslim. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian pertama kita untuk hari Rabu, tak lain tak bukan menerusi Rahmatan lil Alamin. Bersama dengan sahabat pendengar dah pun bersedia di hujung talian tetamu tetap kita, tak lain dan tak bukan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Yati? Baik-baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi sekali lagi bersama dengan sahabat pendengar untuk minggu ini untuk bersama menerusi pengajian tentang rasional sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat banyak sangat sambutan Ustaz beberapa minggu yang lalu bila Ustaz kongsikan berkenaan dengan pemakanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah tahu makanan-makanan tertentu. Kan? Alhamdulillah. Yang penting kita tahu makanan itu bukan saja berkhasiat, bukan sekadar lazat, tapinya ianya juga berkat. Sebab apa? Sebab kita mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, untuk anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu. Mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu ni dikira sebagai ibadah, insya-Allah. Yang akan memberatkan neraca iman kita dan seterusnya. Kita layak untuk beroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Okey, pada pertemuan kita yang lepas kita bicara tentang cara baginda Rasulullah makan tu, ataupun cara pemakanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lagi daripada itu kita bicara tentang makanan-makanan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 kan jenis makanan. Pertama, tawazun, seimbang. Okey. Yang kedua, syumul, maksudnya semua ada, vitamin semua ada, zat besi, okey, semua ada. Dan yang ketiga adalah tanawuk, pelbagai. Bermaksud Nabi bukan saja makan kurma sepanjang masa ataupun makan daging kambing sepanjang masa, tak. Nabi makan juga makanan-makanan yang lain, makanan yang lain. Jadi sebenarnya kalau kita nak bicara tentang makanan sunnah, dia yang kita bicara tidak ada makanan sunnah sebenarnya, kan. Cara pemakanan sunnah tu ada, cara pemakanan yang sunnah ada. Dan kita fokus kepada makanan yang Nabi makan, makanan yang Nabi makan. Itulah tentang itu. Kalau kita bicara tentang makanan sunnah Yati, kalau kita ambil mestilah manfaatnya banyak kan. Tetapi apa yang kita bincang dan ikut kajian para ulama juga, sahabat-sahabat saya yang pakar tentang ini, hatta kepada kurma kalau dimakan dengan kuantiti yang berlebihan juga boleh datangkan mudarat. Okey. Jadi kalau kita fokus kepada makanan sunnah mestilah makanan tu kalau kita ambil dengan jumlah yang banyak sihat kan. Tak, rupanya cara pemakanan kita yang salah. Okey. Kita dah selesai itu. Kita akan masuk hari ini insya-Allah tentang cara Rasulullah SAW makan. Cara Rasulullah SAW makan. Okey. Pertama sekali adalah kalau kita rujuk baginda pertama sekali adalah membaca doa. Okey, membaca doa sebelum dan selepas makan, sebelum dan selepas makan. Kerana kalau kita lihat Allahumma salli, ada hadis daripada Nabi SAW daripada Abu Ayyub Al-Ansari, suatu hari kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda menghidangkan makanan. Aku tidak pernah melihat hidangan makanan yang lebih banyak ataupun lebih berkat, lebih besar berkatnya daripada makanan yang pada awalnya kami makan, namun tidak pernah melihat makanan yang lebih sedikit berkatnya pada akhirnya. Lalu kami bertanya pada Nabi SAW, mengapa hal ini boleh berlaku ya Rasulullah? Lalu baginda menjawab, sesungguhnya kita menyebut nama Allah ketika hendak memulai makan, tiba-tiba ada orang yang duduk
lalu makan tanpa menyebut nama Allah, menyebut Allah, maka syaitan pun turut makan bersamanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Jadi ini kelebihan kenapa kita makan Allah SWT dengan sebelum makan membaca doa makan, membaca doa makan ataupun kita menyebut nama Allah. Sebab itu sekurang-kurangnya sebut nama Allah adalah Bismillah. Bismillah. Okay. Dan sebaik-baiknya kata Imam An-Nawawi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Allahumma salli yang seterusnya kalau kita bicara pula doa yang kita baca. Doa yang kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya, boleh juga dibaca dengan itu. Itu doa kita lah. Doa yang kita Allah SWT yang kita baca, tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya adalah Bismillah. Kita nak makan Bismillah. Kita dah bicara yang lepas kan. Baik itu orang tua bila kita ajak makan, Pak Cik, jom makan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah kan. Istilah Bismillah tu maksudnya ialah dia tak ada Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim tak. Dia Bismillah, Bismillah. Bismillah maksudnya ialah memang sekurang-kurangnya perkataan yang kita baca sebelum makan adalah Bismillah. Okey. Yang pertama sekali adalah kita mensyukuri nikmat Allah atas makanan tersebut. Mensyukuri nikmat Allah atas makanan tersebut. Bila kalau kita makan, kemudian kita kenang ada orang yang di luar sana yang sedang mengais-ngais tong sampah untuk makan. Mengais-ngais tong sampah untuk makan. Jadi bila kita menyebut nama Allah, itu melahirkan rasa kesyukuran kita pada Allah SWT atas makanan tersebut. Yang kedua, kenapa kita baca Bismillah? Yang tadi itulah, untuk kita mendapat manfaatnya. Manfaat daripada makanan tersebut, supaya makanan yang kita makan tu sihat. Bukan sebaliknya. Sebab itu Nabi SAW kata, siapa yang makan dengan menyebut nama Allah, maksudnya siapa yang makan tidak menyebut nama Allah, maka syaitan pun makan bersamanya. Maksud syaitan makan bersamanya, kalau kita lihat peristiwa ni, makanan tak cukup. Makanan tu tak cukup. Yang disebut dalam hadis bahawa makanan ini, orang Arab Badui ni dia dapat dua suap je, lokmatan dapat 2 suap je. Itu yang pelik bagi mereka. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha menyebut bahawa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu at-ta'ama fi 6 min ashabi. Faja'a Rabiun fa akala bil luqmatain. Faqala Rasulullah sallallahu law samma lakafakum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba datang seorang Arab Badawi dan makan bersama Nabi sallallahu dan dia makan 2 suap saja. 2 suap luqmatain, luqmatain, 2 suap saja. Lalu baginda SAW bersabda, lau sama, kalau dia menyebut nama Allah lakafakum, nescaya makanan itu cukup untuk kamu. Jadi di keselamatan hadis yang kita sambung tadi, yang kita baca pada awalnya tu, Allahumma salli alaihi Abu Ayyub Al-Ansari, dia melihat pada awalnya makanan ini cukup banyak dan lihat keberkatannya, tapi tidak pada akhirnya. Sebab itu kata Nabi SAW, sebab ada yang duduk makan bersama kita tidak menyebut nama Allah, jadi syaitan mengambil makanan tersebut. Syaitan mengambil makanan tersebut, ialah satunya kita nampak kurang, tiba-tiba kurang, hilang keberkatannya. Yang kedua, kalau kita makan dalam satu pinggan, kita tak baca Bismillah, bukanlah makanan kita tu tiba-tiba surut je. Ikan 2 ekor tinggal seekor je, mana gigi seekor ni syaitan ambil ni. Saya semua kita takkan terlupa daripada menyebut nama Allah kalau itu yang berlaku lah. Tapi yang dimasukkan makan bersama syaitan telah mengambil zat-zatnya, syaitan telah mengambil khasiat-khasiatnya, kesehatannya, tapi yang meninggalkan kepada kita adalah keburukannya dan kesan sampingan daripada makanan tersebut. Itulah sebab itu disebut tentang pertama sekali adalah menyebut nama Allah, menyebut nama Allah. Itu yang kita bicara pada pertemuan kita yang lepas. Tapi diajar juga kalau anda kita terlupa, tertinggal, terlupa dan tertinggal, itu diajarkan oleh Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum fanasiya ayyuzkara ismallahi ta'ala ala ta'amihi, falyaqul bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Kalau terlupa Ustaz, tak tahu bahasa Arabnya, cakap je dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya dah.
InsyaAllah Allah tahu. Dalam hati pun boleh, nak lafazkan pun boleh, dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Ada riwayat lain yang menyokong hadis ni, bahawa Nabi melihat syaitan memuntahkan kembali makanan tersebut. Syaitan memuntahkan kembali makanan tersebut. Jangan bayangkan macam kita bincang lepas, macam badang kan, muntah hantu air tu. Tak. Maksudnya nampak keberkatan daripada doa kita, syaitan terus memuntahkan kembali, memuntahkan kembali. Jadi tak makan bersama kita lah, tak makan bersama kita. Okey, tu disebut tentang yang apa kelebihan berdoa selepas berdoa sebelum makan. Okey, nanti kita akan sambung lagi hadis ni tentang Allah SWT berdoa selepas makan. InsyaAllah apa doa yang kita boleh amalkan. Dan sebut pada pertemuan kita lepas, ada pendengar kita bertanya, Ustaz, kalau dah lepas makan, lepas tu terlupa baca doa, macam mana Ustaz? Macam mana baca doa? Okey. Kita pun dah komen sikit. Dia tak ada bismillahi awal akhiru, tak ada doa yang khusus kalau kita terlupa selepas makan baca. Tapi dimaafkanlah, tak ada masalah, sebab bila kita baca bismillah tu di awal sampai di akhirnya. Di awal sampai di akhirnya. Cuma biasa kita sebut alhamdulillah, sebut alhamdulillah. Tu dah teringat tu. Dah teringat tu pun kena bersyukur, Ustaz. Ingat tak teringat alhamdulillah lagi. Masya-Allah. Setelah 2 jam. Setelah 2 jam kenyang. Boleh, tak ada masalah, insya-Allah. Yang penting adalah kita mensyukuri setiap apa yang kita dapat pada Allah SWT. Insya-Allah. Dan kita akan beristirahat seketika, Ustaz. Lepas kita akan sambung lagi untuk sama-sama sahabat-sahabat kita. Mungkin boleh kongsikan juga apa yang mereka amalkan ketika makan dan sebagainya. Kita nak semak betul ke apa yang kita dah lakukan selama hari ini dengan apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita akan kongsikan lepas ni banyak lagi untuk anda rakan pendengar. Jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami. Bagi yang mengikuti secara langsung di FB IKIM FM, di FB Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawhari, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat mengikuti, dapat mengamalkan sunnah dengan pengetahuan dan celik sunnah, insyaAllah. Kita akan sambung lepas ni. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terna rembulan, langit kelam dihias
Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran menerusi Rahmatan lil Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Hari ini kita belajar untuk kita faham tentang rasional di sebalik sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut pemakanan baginda Nabi. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Tadi Ustaz kongsikan makan mulakan dengan bismillah, akhirkan dengan alhamdulillah. Itu paling kurang. Dan insya-Allah untuk kita sambung lagi Ustaz, ada rakan kita Ustaz di WhatsApp IKIM berkongsi mungkin nak pandangan daripada Ustaz juga. Dia kata ada yang baca doa ini Ustaz, Allahumma barik lana fihi wa at'ina khairan minhu. Betul ke Ustaz? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita lihat pada hadis yang dibaca itu berbanding dengan doa yang kita baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu doa yang dikongsikan oleh sahabat tadi itu lebih kuat berbanding Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ini doa hadis ni lebih kuat berbanding Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Okey. Hadis ni riwayat Tirmizi, dan hadis yang doa yang selalu kita baca Allahumma barik lana tu dia adalah daripada Ibnu Abud daripada Ali bin Abi Talib. Tapi menurut Imam Tirmizi hadis tu hadis hasan, walaupun ada yang kata hadis tu dhaif, tetapi pendapat daripada Tirmizi kata hadis tu hadis hasan. Jadi tak ada masalah amalkan doa tu. Doa yang kita selalu baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi kalau doa ini sebenarnya kalau kita faham macam Datuk Badli Shah sebutlah kan dulu, dia apa lagu raya yang tak ada perkataan raya pun dalamnya. Balik kampung lagu raya kan, daripada awal sampai akhir tak ada perkataan raya pun. Jadi kalau nak balik kampung saja hujung minggu pun boleh nyanyi lah balik kampung kan. Sama juga Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Di dalam doa makan yang kita selalu baca tu Allahumma barik lana, ya Allah berilah keberkatan ataupun tambahkanlah kan fi ma razaq, apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Jadi bukan saja pada makanan, semua boleh. Tapi jangan baca pada doa kunut. Nanti baca dalam doa kunut kan, itu yang terbit nama Kampung Imam Lapar tu. Kampung Imam Lapar kat Terengganu. Ni auta bukan fakta Yati dan sedang pendengar sekalian. Kampung Imam Lapar. Sebab dia doa kunut dia selalu baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Sebab dia ingat boleh. Jadi makmum kata sian Pak Imam ni tak sarapan ni, lapar dia kan. Jadi Kampung Imam Lapar. Kampung Imam Lapar. Wallahu alam bisawab. Untuk Allah alam tak saja guru-guru tak tahu. Kenapa Kampung Imam Lapar kat Terengganu tu, kena tanya orang kampung tu lah kenapa nama kampung tu Imam Lapar. Kalau kampung isi saya Desa Temu Jodoh, tu ada kisahnya. Bila tanah rancangan pemuda, kemudian ada satu tempat lagi tanah rancangan pemudi, kemudian dijodohkan. Ada 40 pasang. Jadi dia tukar nama tanah rancangan pemuda dan pemudi tu, dia tukar kepada Desa Temu Jodoh, sebab bertemu jodohnya 40 pasang. Tu asal usul tu saya tahu. Desa Temu Jodoh. Tapi kalau yang Imam Lapar, wallah alam, tak tahu kenapa. Imam Lapar, wallah alam. Tu. Jadi menjawab soalan tadi tu, bahawa hadis yang dibacakan tu doa yang Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu tu lebih kuat daripada hadis yang menjurus kepada doa yang kita biasa makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Okey. Tapi menurut pendapat Imam Tirmizi hadis ni hadis hasan, walaupun ada pendapat hadis tu dhaif. Daripada saya tak ada masalah. Yang penting fasamillah, sebut nama Allah. Mana nama Allah Ustaz kat dalam Allahumma barik lana? Ada sebut Allah Allahumma. Allahumma ni adalah panggilan lembut untuk Allah. Panggilan lembut untuk Allah. Kalau ayah kita panggil Abi. Abi itu lembut dah kan. Tapi ada panggilan yang paling lembut lagi untuk ayah adalah ya Abah. Abah. Abah tu bahasa Melayu kan. Tapi sebenarnya berasal daripada bahasa Arab. Dia asal kalimahnya ya abati. Kan wa iz qala yusufu li abihi ya abati. Tu ya abati tu kan. Wahai ayahku. Abah tu adalah panggilan yang paling lembut untuk ayah. Jadi Allahumma adalah panggilan yang paling lembut untuk Allah. Berbanding ya Allah, ya Tuhan kami tu kan. Maksudnya Allahumma tu adalah panggilan yang lembut untuk Allah Subhanahu Wa Taala kan. Okey. Macam Ummi pula, ya Ummi.
wahai ibuku, ya umma. Ya umma tu adalah panggilan yang paling lembut untuk ya ibni kan, ya ibni, wahai ya bunayya. Kan dia adalah panggilan-panggilan yang lembut, insya-Allah. Okey. Saya nak kongsikan sikit, nak perincikan tentang doa ataupun kita sebut nama Allah ni. Saya nak perincikan. Imam Syafi'i kata, kalau makan beramai-ramai, memadai seorang sahaja yang membaca doa makan ataupun menyebut nama Allah. Maka gugurlah tuntutan kepada yang lain. Gugurlah kepada tuntutan yang lain. Okey. Kecuali kalau dia bertambah lah, orang lain dah habis makan kan, dia kena doa sendiri-sendiri. Tu disebut tentang tu. Kalau makan ramai-ramai, okey. Kemudian Allahumma SWT, cukup seorang yang membaca, cukup seorang yang baca. Dan sunnah pula dibaca dengan kuat kalau makan beramai-ramai. Kalau makan kita ramai-ramai, seorang tu kena baca kuat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ataupun yang tadi yang kita ambil tu, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu tu, boleh baca tu. Ataupun bismillah, baca ramai-ramai macam tu. Seorang baca dengan kuat jahar, dengan jahar. Okay. Tapi kalau berseorangan, kalau bersendirian, maksudnya boleh baca dalam hati. Boleh baca dalam hati. Jangan kita kau tak baca bismillah ke kan? Dia kalau makan seorang-seorang tak apa, dalam hati pun boleh, tak perlu dijaharkan. Kalau ramai-ramai baru boleh dijaharkan. Gitu sebab itu ada satu kisah hati, ada seorang ustaz ni, dia syamah tentang pemakanan Nabi SAW lah. Dia sebut Nabi, siapa yang makan Allah SWT, siapa yang makan tidak menyebut nama Allah, maka dia makan bersama syaitan. Jadi lepas ceramah, Pak Imam, Pak Bilal semua jatuh kuasa masjid, hidangkanlah makanan. Tiba-tiba ustaz tu ambil pinggan terus makan tanpa sebut nama Allah. Pak Bilal perasan. Pak Bilal kata, Pak Imam, nampak ustaz tu tadi atas ceramah berdegar-degar, dia kata, pasal siapa tak baca doa ketika makan bersama syaitan. Nampak dia tak baca bismillah pun. Jangan tegur tu ustaz, dia kata. Tak boleh ustaz, tak boleh imam. Kalau ustaz pun kita kena tegur, dia salah. Jadi Pak Imam bertegur, ustaz, tadi kat ceramah ustaz kata siapa yang makan tak sebut nama Allah kan, maksudnya makan bersama syaitan. Kami nampak ustaz tak baca bismillah pun, dia kata. Ustaz tak baca bismillah pun. Okay. Ustaz ni pun satu terlupa. Kalau kita sangka baiknya tak apa, dia baca dalam hati, tak payah nak tegur lah kan. Tapi ustaz ni terlupa. Tapi ustaz ni cover macam mana? Dia kata, nanti bila minum air baru saya baca bismillah, saya makan banyak-banyak dulu, nanti syaitan pun makan sama saya, nanti nak minum saya baca bismillah, jadi syaitan tak dapat minum, jadi biar syaitan mati tercekik, dia kata. Biar syaitan mati tercekik. Dia punya cover baik je ustaz ni. Dia kata dia dah terlupa. Dia kata memang saya sengaja saya makan banyak-banyak ni, nanti bab minum saya baca bismillah, jadi syaitan tak dapat minum, jadi nanti dia mati tercekik. Mati tercekik. Allahu akbar kabira ya. Jadi itu kalau kita cover. Jadi orang yang kalau dia bersendirian makan ni, maksudnya pinggan di masing-masing atau makan bersendirian, cukup maksudnya dia baca dalam hati, baca dalam hati. Okey. Satu lagi yang kita mungkin jarang kita dengar adalah tidak disunatkan membaca bismillah ketika makan makanan yang haram. Tidak disunatkan. Kalau dia baca bismillah pun tak dapat pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Tidak disunahkan membaca bismillah atau menyebut Allah ketika makan makanan yang haram, makanan yang curi ke baik tu masyarakat kita ni, kalau macam dicuri ayam tu tak dosa hati, tapi kalau makan ayam tak sembelih tu dosa. Betul. Dia kata kena sembelih dulu. Buat apa sembelih? Kita pun dah curi, dah haram dah. Tak payah sembelih, makan terus je. Mana boleh haram makan ayam tak sembelih, bangkai, dia kata. Habis yang curi tu tak haram. Jadi itu yang jadi makanan yang haram tidak disunatkan membaca bismillah. Okey, terusnya. Saya nak kongsi sikit tentang apa hikmah yang Nabi kata ketika mana Nabi datang ke rumah Ummu Salamah. Okey. Daripada Umar bin Abi Salamah, katanya Umar bin Abi Salamah telah datang ke rumah Rasulullah SAW dan makan ketika itu, dan Rasulullah bersabda kepadanya, kemarilah anakku, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu
dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Makanlah apa yang ada di hadapanmu. Okey. Pertama sekali adalah makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Jadi kalau kita makan dengan tangan kanan ni, rupa-rupanya syaitan juga makan dengan tangan kiri. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, jika salah seorang daripada kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaklah dia juga minum dengan tangan kanannya. Kerana syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Jadi siapa yang makan dengan menggunakan tangan kiri itu cara syaitan makan dan minum. Cara syaitan makan dan minum. La ya'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan kamu makan dengan tangan kiri, kerana makan dengan tangan kiri, syaitan juga makan dengan tangan kiri. Jadi jangan ikut perbuatan syaitan lah. Jangan ikut perbuatan syaitan. Okey, itu yang kita nak bicara tentang tangan kanan. Okey. Kalau kita rujuk, ada satu kisah bila dia makan dengan tangan kiri dan dia seolah-olahnya macam mempertikai. Maksudnya pada dia susah nak makan tangan kiri. Akhirnya dengan sebab tu tangannya jadi lumpuh, tangan kanannya jadi lumpuh. Lalu Nabi doakan kesembuhan untuk dia. Rupa-rupanya sewaktu dia menyebut tu, dia menyebut dengan perasaan bongkak dan sombong. Perangkat bongkak dan sombong. Ini sekarang ni kita kena hati-hati sebab cara pemakanan ataupun cara orang barat makan, dia dah ajar kita, maksudnya sudu dengan garfu dengan pisau tu. Bila makan daging, makan steak, dia dah ajar kita kan. Tangan kanan itu adalah pisau, tangan kiri itu adalah garpu kan. Jadi kita potong tangan kanan dan biasanya kita akan suap tangan kiri. Kalau kita perhatikan, ini memang protokolnya macam ni lah. Protokolnya macam ni. Itu bahaya takut-takut nanti kan tangan kanannya terus lumpuh. Wallahu alam. Jadi jangan kerana kita memperlekehkan sunnah, tapi kita mempertahankan suatu protokol ataupun satu cara dengan sifat kita Allah SWT, kita macam kita tak selesa dengan sunnah tersebut, nauzubillah akan turun ataupun ada yang berlaku padanya. Jadi jangan walaupun boleh protokol potong tangan kanan, lepas tu letak ambillah tangan kanan guna garpu. Ya, betul. Tak salah pun potong dengan tangan kiri dan ambil tangan kanan. Pun tak salah. Kalau ikut protokol kan, kadang boleh. Itulah. Yang salahnya kalau stick tu tiba-tiba terpaksa kongsi dengan orang sebelah, terpelanting. Itu salah. Ayam ni hidup lagi. Ayam ni hidup lagi melompat ke pinggan orang sebelah. Okey. Dia ada cara dia sebenarnya nanti kalau saya belajar dulu. Garfu tu kan ada lubang 3 kan. Okay, kita cocok pada daging ataupun pada ayam. Kemudian pisau ni masukkan kat celah tu. Celah antara lubang garfu tu kan. Masukkan situ betul untuk mengelakkan daripada ayam ni hidup kembali ataupun itu yang saya belajar dulu. Berkongsi ayam orang sebelah. Kan itu yang diajar dulu. Okey, tak ada masalah insya-Allah. Cuma kita jangan memperlekeh sunnah. Jangan memperlekeh sunnah. Ada orang tanya, Ustaz, saya tangan kiri Ustaz, memang dah terbiasa dah tangan kiri, dah tak boleh. Okey, kalau dia memang tak boleh, kita maafkanlah. Dia dimaafkan dah. Ni qadiyah khassah dipanggil. Special case. Okay, memang dah tak boleh dah. Kalau sahabat saya dulu kan, Sufyan, dia tak boleh. Dia kalau tangan kanan dia menggigil makan. Jadi banyak tumpah daripada masuk mulut. Bukan kerana dia Parkinson, tak. Dia memang tak biasa. Memang daripada kecil memang kan kiri juga. Tak apalah, special case lah tu. Kan special case lah, maksudnya sampai tahap tu. Tapi cuba berusaha. Kalau menulis tangan kiri tak apa. Kan baru ni kita 2 hari lepas kita sambut Hari Kidal Sedunia kan. Hari Kidal Sedunia kan kita sambut. Memang ada orang kidal. Memang orang kidal ni memang satu kelebihan daripada Allah SWT. Itu kita tak boleh nak elak. Kita jangan minta dia tukar. Terutamanya bab pelajaran, kalau dia menulis tangan kiri, sebenarnya dia telah gunakan otak kanan. Kalau kita pindahkan dia ke tangan kanan, dia akan ganggu proses pembelajaran dia sebab otak kanan terpaksa hantar dulu pada otak kiri, baru tafsirkan pada tangan tu. Dia jadi lambat. Anak kita jadi lambat. Tak apa, kiri tak apa. Tapi dalam bab makanan, tu mesti dengan tangan kanan. Mesti dengan tangan kanan. Tapi apa hukumnya sebenarnya makan tangan kanan ni? Adakah wajib makan tangan kanan? Imam An-Nawawi menjernihkan, istilah menjernihkan lah.
Disebut bahawa Imam An-Nawawi berpandangan menurut hadis di atas adalah makan dan minum dengan tangan kiri hanyalah makruh, tidaklah sampai ke tahap haram. Tidaklah sampai ke tahap haram. Okey. Dan dalam masa yang sama, Imam An-Nawawi berpesan agar hendaklah menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyerupai perlakuan syaitan semampu mungkin. Boleh rujuk dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi Imam An-Nawawi menyebutkan bahawa bukanlah haram, tapi makruh, tak disukai. Tak disukai. Kecuali yang haram tadi kata susahlah sunnah ni, leceh sunnah tu, itu haram. Itu haram. Jadi kalau dikata memang susah, tu maksudnya dibolehkan. Tapi tahu tak hikmahnya? Sebab itu walaupun tak ada hadis yang sahih tentang kita ni digalakkan untuk menangguh minum selepas makan. Menangguh minum selepas makan. Okey. Tapi dalam ilmu perubatan ada. Ilmu perubatan yang saya banyak rujuk adalah setengah jam selepas daripada makan barulah kita digalakkan untuk minum. Sebab kalau kita minum sejurus selepas makan ada banyak bukan mudarat, banyak benda yang kita merosakkan banyak benda. Pertama sekali adalah Allah SWT kita mencairkan enzim tu. Sedangkan enzim tu adalah asid untuk melembutkan makanan. Bagi membantu makanan tu dicernakan, dihancurkan dan seumpamanya kan. Jadi kalau kita makan selepas makan terus minum air, pertama sekali dia akan mencairkan kepekatan asid tu, enzim tu. Macam asid ni ada bacaan pH dia, bila tiba-tiba tambah air, jadi kepekatan asid tu dah berkurang dah. Jadi dia tidak membantu penghadaman makanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita makan dan diselami dengan minum. Makan sesuap, lepas tu telan dengan minum. Itunya istilah kita memecahkan boles. Sebab makanan yang kita telan ni, dia berbentuk boles, berbentuk berbola. Jadi air liur tu adalah gam kepada makanan tu. Kita kunyah. Okey, kunyah. Makanan tu dah ni. Kemudian Allah SWT air liur tu dia jadi gam untuk menyebabkan makanan tu berbentuk boles, berbola macam ni. Jadi dia akan langgar semua dinding-dinding kerongkong kita sampai ke perut, dihancur. Jadi kalau kita makan kunyah, masa telan tu kita minum air, kita sulami dengan air, dia akan memecahkan boles tu dan terus jatuh ke dasar perut makanan yang tak dihancurkan lagi. Jadi perut kita terpaksa kerja keras untuk menghancurkan makanan tersebut atau untuk menghadamkan makanan tersebut. Betul. Okey. Sebenarnya tempoh tu, sebab itu sebenarnya yang diajar ataupun yang ni disebut oleh sahabat saya juga, Dr. Amin Shah. Dia sekarang menjawat timbalan pengarah kesihatan negeri, wilayah dan Putrajaya. Saya pernah rujuk dengan dia. Dia kata sekurang-kurangnya berjalanlah 14 langkah sebelum makan, sebelum minum. Selepas makan berjalanlah 14 langkah. Ada kebaikan dia. Pertama sekali adalah bila kita berjalan, metabolisme badan kita ni dia akan tukar makanan tu kepada bentuk tenaga dengan cepat. Okay, satu. Yang keduanya, dia ada tempoh sebenarnya. Ada tempoh. Jadi kalau kita lepas makan, kita berjalan tu pergi basuh pinggan dulu dekat sinki. Kemudian Allahumma salli alaihi ataupun kita pergi basuh tangan dulu dekat sinki. Kemudian datang balik ke meja makan dan minum. Okey. Jadi ketika itu kita akan minum dengan tangan kanan sebab tangan kanan kita dah bersih. Tangan kita dah bersih. Kenapa selama ni kita minum dengan tangan kiri? Sebab kita kata tangan kita kotor. Sebab kita makan dengan tangan kanan. Jadi sambal-sambal, kari apa semua ni. Kalau kita pegang cawan akan berminyak, cawan akan kotor kan. Sebenarnya tak kotor pun, bukan najis, bukan kotoran yang ni, makanan juga. Tapi ialah kita anggap tangan kita kotor. Sebab itu kita minum dengan tangan kiri. Sebab kita ni. Kemudian ada pula yang kita kata tak nak makan tangan kiri, kita alas. Orang tu alas. Tampung. Supaya kita tak diiktiraf makan tangan kiri. Itu adab lah, dia sudut adab lah kan. Tapi tetap juga kita minum dengan tangan kiri sebenarnya. Ini adab je. Tak ada pun disebut tentang Nabi SAW ajar untuk kalau kita pegang tangan kiri ni, kita minum, kemudian kita alas tampung yang tangan kanan tu, dikira tak ada benda tu insyaAllah. Jadi sebaiknya tu lepas makan kita pergi ke sinki dulu, basuh pinggan, letak cantik pada raknya,
Kemudian kita datang kembali untuk minum. Jadi kita akan minum dengan tangan kanan. Itu sebenarnya diajar tentang tu. Saya tertarik juga dengan ada ruang masa. Saya tertarik dengan dengan Datuk Dr. Insinyur Muhammad bin Dalib dalam MTech. dalam MTech. Dia kata kenderaan yang dimatikan lebih daripada 8 jam memang kena warm up, memang kena panaskan enjin. Panaskan enjin. Tapi kalau kenderaan yang kurang daripada 8 jam macam kita pergi shopping complex contohnya, kita keluar tu dalam 2 jam kan. Kalau kita panaskan enjin 1 minit, dia boleh bahan bakar tu boleh berjalan sejauh 1.6 km. Kalau salah minta maaf itu yang saya dengar 1.6 km di kawasan satu batu lah 1 minit tu. Jadi Allahumma somad, cantik tak tempoh dia bila kenderaan yang diberhentikan kurang daripada 8 jam, kita start enjin dan doa tu. Doa naik kenderaan, subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun tu kan, doa itu baru masuk gear 1. Jadi dia bukan kena tunggu 1 minit tu, tak. Tempoh nak hidupkan tu dan masuk gear tu adalah tempohnya ada baca doa naik kenderaan tu yang sangat singkat tu, jadi itulah juga tempoh sebenarnya kita nak makan dan minum tu, tempoh dia itu tempoh tentang tu insyaAllah. Okey, itu yang kita cerita pasal makan dengan tangan kanan. Okey, makan dengan tangan kanan lah. Okey, kita nak bicara pula tentang Allahumma somad. Okey, sekejap nanti. Allahumma somad. Okey, kul mimma yalik, makanlah apa yang ada di hadapan kamu. Makanlah apa yang ada di hadapan kamu. Makan dengan tangan kanan, kemudian fasamillah, sebut nama Allah, makan tangan kanan dan makan apa yang ada di hadapan kamu. Dari sudut rasional akhlaknya sebenarnya, pertama sekali kalau kita bicara tentang makan dengan tangan dengan apa yang ada di hadapan kita ini, pertama sekali adalah adab ketika makan. Jaga batasan tangan ketika makan. Jaga batasan tangan ketika makan, antara adab dan akhlak yang baik. Ia menggambarkan ketenangan seorang yang jauh daripada sifat gelojoh. Di samping juga menjaga perasaan orang lain yang mungkin tidak selesa dengan tangan yang bersimpang siu. Tangan bersimpang siu tu. Jadi kalau kita makan dalam satu talam, kemudian Allah SWT kita dah di bahagian kita depan tu makan mimma yali, apa yang dia ada di hadapan kita. Jadi Nabi ajar pada anak kecil ini Umar bin Salamah, dia kata makan apa yang dekat dengan kamu, jangan sampai menyimpang ke sana. Tapi disebut bahawa Imam An-Nawawi sebut bahawa pula dimaafkan, tidak menjadi kesalahan sekiranya dalam satu talam tu pelbagai lauk. Ada sotong, ada udang, kemudian ada ayam, kemudian ada sayur. Jadi kita boleh ambil lah tu. Boleh ambil. Tadi dimaafkanlah. Kalau dalam satu talam tu banyak lauk. Bukan satu lauk je. Kalau satu lauk je kita ambil apa yang ada depan kita. Tapi kalau anda kata kat sana ada udang, kat sana ada sotong, depan kita kentang je. Kentang sampai kat kita kan. Takkanlah kita nak makan kentang je, tengok orang tu ada sedapnya udang kan. Tu dimaafkan untuk kita ambil, untuk ambil. Sebenarnya